Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ainul Hakim bin Mat Yatim, A172020. Pada hari ini saya ingin mengulas sedikit tentang proses pengurusan risiko. Proses pengurusan risiko adalah fungsi yang penting dan perlu dilakukan secara berterusan. Pengurusan risiko sukan adalah bertujuan untuk mengelakkan dan meminimumkan kecederaan atau kemenangan dalam sukan. Berdasarkan kaedah ini, terdapat 5 proses pengurusan risiko, iaitu membentuk konteks, mengenal pasti risiko, menganalisis risiko dan menilai risiko serta kawalan risiko. Dari segi membentuk konteks, setiap organisasi akan mengenal pasti dan menetapkan skop apakah yang akan dinilai. Selain itu, menentukan objektif umum juga perlu ditentukan dan ianya mestilah boleh terusnya. Mengenal pasti pemegang taruh yang berkenaan supaya bertanggungjawab dalam skop tersebut. Di samping itu, mengumpulkan maklumat latar belakang perlulah diperolehi daripada sumber yang tepat dan relevan. Dari segi mengenal pasti risiko pula, kita perlulah mengetahui pemerhatian, pemeriksaan, audit, sumbang saran, teknik nominal, kajian pengendalian dan pengenalpastian hazard, penilai risiko dan kawalan risiko dan lain. Seterusnya, menganalisis risiko mempunyai kemungkinan iaitu insiden yang mungkin akan berlaku pada tempoh masa tertentu sehingga boleh menjejaskan matlamat strategi operasi, keuangan, peraturan dan pengurusan pengetahuan di pusat kemudahan. Seterusnya, keterukan juga membawa maksud kesan terhadap kemudaratan yang berlaku akibat berlakunya insiden. Tahap kemudaratan ini boleh dinilai ke atas kesan negatif yang boleh menjejaskan visi dan misi pusat kemudahan. Di samping itu, metrik penilaian risiko digunakan untuk memberikan anggaran tahap risiko setelah kemungkinan dan keterukan dikenal pasti. Seterusnya, menilai risiko. Langkah yang perlu diambil untuk menentukan sama ada risiko ini boleh diterima atau sebaliknya. Penilai hendaklah mempertimbangkan beberapa faktor seperti berikut. Di antara faktor tersebut adalah tiada kaedah rawatan risiko yang sesuai yang boleh diperolehi, kos rawatan risiko yang tinggi atau tidak munasabah, kos tahap risiko yang rendah, magnitud risiko iaitu peluang atau kesan positif yang ada melebihi ancaman risiko. Akhir sekali, kawalan risiko. Keperluan membuat keputusan untuk risiko memerlukan rawatan yang khusus dan menentukan jenis rawatan risiko yang sesuai dengan mempertimbangkan faktor yang berikut. Selain itu, kenal pasti dan pilih rawatan yang sesuai dapat membuat perbandingan kos rawatan yang dilaburkan. Setelah rawatan risiko dilaksanakan, risiko semasa hendaklah dinilai semula untuk memastikan tahap risiko adalah lebih rendah dan berkesan. Sekian, terima kasih.